Saya rasa itu je. Takkan tak ada soalan daripada penonton. Okey, jangan ada kes COVID naik pula. Tuan-tuan, kes COVID naik ni tuan-tuan kena faham. Kalau data tu keluar datangnya daripada Kementerian Dalam Negeri, COVID meningkat di penjara sana, penjara sini, tuan-tuan pun tahu. Tak ada orang yang boleh pergi cek kat penjara Kajang sama ada arahan untuk lockdown penjara Kajang tu kerana COVID tidak dapat dikawal di sana. Rakan kita yang memberi maklumat dalaman, satu kes COVID pun tak ada dekat penjara Kajang. Ini saya nak beritahu. Begitu juga dengan penjara Alostar. Hari ini diumumkan ada 100 bangsa COVID di sana. Tetapi keesokan harinya hanya ada 20. Ini juga menyebabkan berlakunya rasa curiga rakyat terhadap angka-angka yang dipersembahkan oleh kerajaan. Dan makin lama makin nak dekat dengan hari pengundian ini, daripada ratus-ratus naik kepada ribu, naik kepada 1000, dah naik kepada 2000. Aduh, kau buatlah apa yang kau nak buat, tapi kena ingat satu. Bila kau dah tak ada jawatan nanti, kita akan tubuhkan sebuah jawatan kuasa untuk menyiasat sama ada angka-angka COVID itu benar ataupun tidak. Jangan lupa subscribe Ingat subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi 48 jam, tak sampai 48 jam daripada sekarang, maka riwayat politik Tan Sri Mahyudin Yassin bakal berakhir, tuan-tuan. Hampir pasti saudara. Belanjawan 2021 yang akan dibentang pada 26 hari bulan ini untuk sesi pengundian hampir pasti ditolak. Hari ini lebih kurang 20 orang ahli Parlimen daripada Barisan Nasional telah menyatakan persetujuan untuk meluluskan Belanjawan 2021. Namun daripada 20 ini ada 23 orang, 23 orang yang terdiri daripada BNBBC yang masih lagi belum membuat sebarang keputusan ataupun sudah pun membulatkan tekad untuk menolak Belanjawan 2021. Jadi saya boleh mencadangkan kepada Tan Sri Muhyiddin, beritahu dengan Puan Sri, kalau ada cadangan nak pergi buat renovation dekat Seri Perdana tu, bolehlah tangguhkan. Sombong amat. Jangan kelang kabut sangat. Time-time orang tengah COVID, orang perlukan duit bantuan daripada kerajaan. Time ni lah nak gunakan duit kerajaan untuk buat renovation dan sebagainya. Jangan buat kerja-kerja mengarut, kerja-kerja yang tidak berfaedah. Fokuskan untuk membantu rakyat di kala musim COVID ini. Itu je yang nak saya sampaikan. Jadi tanpa melengahkan masa, kita persilakan saudara. Okey, Datuk. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Datuk. Ya. Hari ini Datuk Ahmad Mazlan ada memberi kata dua kepada Tengku Zafrul. Okey. Itu Ketua Menteri Kewangan kita. Okey. Tentang dua perkara penting berkenaan KWSP dan moratorium untuk membolehkan pihak BNBBC menyokong bajet. Okey. Manakala dan lagi satu vision pula, Datuk Seri Hishamuddin Hussein berkata BN akan menyokong bajet seperti persetujuan awal.
Yang mana satu betul dia Datuk? Ada 2 version dalam satu. Dia boleh dikatakan dua-dua betul lah. Kalau ahli parlimen Barisan Nasional yang mempunyai jawatan, rata-ratanya dia samalah pendirian dia seperti mana yang Hishamuddin. Hishamuddin adalah salah seorang yang telah menandatangani surat bersetuju supaya belanjawan ini disokong. Manakala ada 23 orang lagi, suara tu Tok Mat Maslan lah yang bawa. Di mana mereka ini telah memberikan sehingga hari Khamis. Ini hari apa? Rabu. Hari Rabu. Jadi kalau misalnya ketika hari pengundian pada 26 hari bulan, hari Khamis tu, hari Jumaat. Hari ni Rabu kan? Besok 25 Khamis kan? So hari Khamis besok, sekiranya tidak ada sebarang kenyataan daripada Tengku Zafrul, Menteri Kewangan, ataupun daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin yang menyatakan persetujuan untuk menerima syarat yang diberikan oleh BNBBC bahawa pertama, moratorium automatik akan diberikan kepada semua tanpa sebarang syarat, tanpa sebarang kumpulan sasar. Semua orang dapat menikmati moratorium secara automatik asalkan mereka ada pinjaman kenderaan, pinjaman perumahan, pinjaman bangunan, pinjaman peribadi, maka mereka secara automatik layak untuk mendapat penangguhan ataupun apa yang dipanggil sebagai moratorium daripada membayar balik pinjaman mengikut jadual seperti biasa. Yang kedua, syarat yang diletakkan oleh BNBBC ialah supaya semua pencarum KWSP dibenarkan mengeluarkan maksimum RM10,000 untuk dikeluarkan daripada akaun satu KWSP mereka. Ini juga kita minta supaya semua orang yang mencarum dengan KWSP yang layak untuk mengeluarkan. Kita tak nak ada sebarang syarat seperti mana yang telah pun ditetapkan oleh pihak KWSP dan Kerajaan Malaysia yang hanya menguntungkan mereka yang dipecat selepas bulan Mac tahun 2019, mereka yang telah kehilangan pendapatan tetap, mereka yang telah pun diarahkan cuti wajib. Inilah sesedara dua saja permintaan terakhir rakan-rakan BNBBC, iaitu Barisan Nasional Backbenchers Club. Jadi kalau dua perkara ni tidak dipenuhi, dan saya yakin ego Tan Sri Muhyiddin pun memang tidak akan sesekali tunduk dengan permintaan Barisan Nasional ini, yang mana permintaan ini datangnya daripada idea Datuk Seri Najib Tun Razak dalam menyelesaikan krisis ekonomi rakyat dan secara tak langsung membantu negara kita untuk mempunyai kecairan yang lebih di pasaran dengan menggunakan duit yang tidak perlu digunakan untuk membayar ansuran pinjaman dan menggunakan duit daripada sumbangan yang diberikan oleh pencarum-pencarum KWSP, mengeluarkan duit mereka sendiri untuk menyelamatkan, mengukuhkan kedudukan ekonomi negara. Jadi sebenarnya saudara-saudara, kalau misalnya kerajaan Muhyiddin ini mengikut cadangan ini, menerima cadangan Datuk Seri Najib ini, maka sudah pastilah kerajaan dia juga akan lebih kukuh. Kukuh kerana sudah pasti rakyat berterima kasih kerana apa yang rakyat minta dipenuhi oleh kerajaan yang prihatin, dan dia punya kedudukan juga kukuh kerana dengan duit yang dijangkakan sebanyak 6.34 bilion ringgit yang sepatutnya digunakan untuk membayar pinjaman, duit ini digunakan untuk dibelanjakan, maka akan ada kecairan di pasaran, maka kemampuan ataupun kuasa membeli pengguna akan meningkat, dan ini akan membantu pertumbuhan ekonomi juga. Begitu juga sekitar 20 bilion ringgit yang bakal dikeluarkan oleh pencarum KWSP. Cuba bayangkan kekuatan hampir 3 kali BRIM.
akan dibelanjakan oleh rakyat dalam tempoh lebih kurang 6 bulan ini, tuan-tuan. Mungkin kalau dapat selepuk, alhamdulillah, itulah yang mana yang kita minta. Kita tak nak dia spread 6 bulan ataupun dia spread setahun seperti mana cadangan yang pertama dan 6 bulan cadangan yang kedua. Jadi itu saja dua perkara yang diminta oleh Barisan Nasional. Kalau tidak ditunaikan esok, maka hari Jumaat we can say goodbye. Ngopi ơi, ngopi. Ngopi. Tu Muhyiddin Yassin. Saya sedang meninjau kawasan-kawasan yang mana ada jualan pisang secara besar-besaran. Kerana hari Jumaat ini insya-Allah ramai yang akan pergi beli pisang untuk disedekahkan kepada masjid. Tanda kesyukuran kita. Kerajaan zalim, diktator, pimpinan Muhyiddin Yassin dapat kita tumbangkan. Alhamdulillah. Mantap. Ya, tanya. Apa dia? Yang penggunaan Datuk Syamuddin tu macam Itu dah jawab lah. Dia jawab mewakili geng-geng yang pro kepada Muhyiddin. Tidakkah ia tak selari dengan Semenjak bila dia orang ni selari? Satu baru Mahathir dengan Muhyiddin, satu lagi dia mempertahankan UMNO. So apa tindakan UMNO pada masa akan datang? dia senang je. Tindakan ni bergantung pada Presiden. Kalau Presiden merasakan bahawa mereka-mereka yang tak setia pada UMNO ni kita patut gugurkan daripada senarai calon, tu pulang pada Presiden. Kalau Presiden merasakan bahawa mereka-mereka yang berpotensi untuk mengkhianat parti selepas pilihan raya umum yang ke-15 diberikan peluang sekali lagi menjadi calon, itu pun terpulang pada Presiden. Kita tak boleh buat apa-apa, tuan-tuan. Kita hanya boleh bersuara, kita boleh mengeluarkan pendapat kita, tetapi akhirnya terletak di bahu kepimpinan UMNO, kepimpinan Barisan Nasional. Buat setakat ini mereka sudah kembali on track. Mereka telah memberikan kata dua kepada Muhyiddin dan Tengku Zafrul. Itu satu benda yang bagi saya terbaik. Terbaik. Barulah betul UMNO dengan BN ni ada telur, kan? Bukan kita sentiasa dibuli oleh Muhyiddin ni. Ini bagi saya ini dah cukup terbaik. Tak ada masalah. Okey Datuk. Ya. Tan Sri Muhyiddin Yassin boleh satu hari je lagi. Ya, esok jelah. Selamatkan premiership dia. Ya. Okey. Ada tak berkemungkinan sesuatu yang di luar jangkaan akan dilakukan? Sekiranya apa yang dalam budak di viral kat semua ni, dia faham apa maksud, apa tindakan rakyat. Ya. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Saya pun yakin bahawa Tan Sri Muhyiddin ini, kan, dia pasti ada perancangan dia juga. Tetapi maklumat terkini yang saya dapat, dia tak boleh tidur malam. Okey. Dia tak boleh tidur malam. Cuma saya pelik bini dia duduk sibuk nak buat renovation ni. Yang itu saya ada sedikit pelik. Kenapa dia boleh fikir sampai ke tahap tu? Okey, dalam keadaan politik yang kelagabut ni, ya. Tengah hari tadi Tan Sri Muhyiddin Yassin ada melawat pejabat Grab. Yang mana dia sepatutnya janganlah pergi melawat pejabat Grab. Ikut apa yang Datuk Seri Najib buat. Turun pergi berjumpa dengan pemandu teksi, turun pergi jumpa dengan pemandu Grab dekat jalan raya. Takut Covid sangat ke? Kan? Pergi jumpa dengan kaum B yang meniaga kat bawah ni. Tapi alhamdulillah lah, saya ucap terima kasih kepada kerajaan Malaysia kerana hari ini Covid sudah tidak lagi keluar selepas jam 10 malam. Covid keluar selepas 12:30 malam, tuan-tuan. Ini satu perkembangan yang positif. Saya ucap terima kasih kerana sekarang restoran sudah boleh dibuka sehingga jam 12:30 malam. Tapi lepas 12 cepat balik ke rumah kerana Covid akan keluar.
Okey. Okey Datuk, saya rasa itu je. Takkan tak ada soalan daripada penonton. Okey, jangan ada kes COVID naik pula. Tuan-tuan, kes COVID naik ni tuan-tuan kena faham. Kalau data tu keluar datangnya daripada Kementerian Dalam Negeri, COVID meningkat di penjara sana, penjara sini, tuan-tuan pun tahu. Tak ada orang yang boleh pergi cek kat penjara Kajang sama ada arahan untuk lockdown penjara Kajang tu kerana COVID tidak dapat dikawal di sana. Rakan kita yang memberi maklumat dalaman, satu kes COVID pun tak ada dekat penjara Kajang. Ini saya nak beritahu. Begitu juga dengan penjara Alostar. Hari ini dia umumkan ada 100 bangsa COVID di sana. Tetapi keesokan harinya hanya ada 20. Ini juga menyebabkan berlakunya rasa curiga rakyat terhadap angka-angka yang dipersembahkan oleh kerajaan. Dan makin lama makin nak dekat dengan hari pengundian ini, daripada ratus-ratus naik kepada 1,000, naik kepada 1,000, dah naik kepada 2,000. Aduh, kau buatlah apa yang kau nak buat, tapi kena ingat satu. Bila kau dah tak ada jawatan nanti, kita akan tubuhkan sebuah jawatan kuasa untuk menyiasat sama ada angka-angka COVID itu benar ataupun tidak. Dan sekiranya didapati ada pihak yang telah memanipulasi angka tersebut, ada pihak yang mengubah angka tersebut untuk menghalalkan darurat, seperti mana yang mereka pohon sebelum ni, untuk menunjukkan bahawa negara dalam keadaan yang tidak selamat, seperti mana yang mereka mahukan, maka berhadapanlah, bersiap sedialah untuk berhadapan dengan tindakan undang-undang. Kita akan heret kamu ke muka pengadilan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi ơi, ngopi. Ngopi. Jangan lupa subscribe Ingat subscribe